الحمد لله القائل الحمد لله القائل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العزة والجلال والإكرام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الرسل اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sihat, boleh sama-sama kita menunaikan salatul Jummah pada hari yang mulia ini. Alhamdulillah, kita berada dalam bulan Rabiul Akhir, satu hari bulan Rabiul Akhir, maknanya bulan Rabiul Awal telah memergikan. Tetapi walau bagaimanapun, saya juga membawakan sedikit sebanyak bodbat ataupun peranan kita sebagai umat Islam kita ini kepada Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara masyarakat kita cuba merayakan sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan sejarah Nabi kita dalam perjuangannya, dalam hidupnya. Alhamdulillah, hari ini kita cuba mengambilkan apakah kewajipan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat-ayat yang saya baca itu tadi di dalam surah At-Taubah 128, yang mana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kamu ialah Rasul, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusikum, dari kalangan kamu, ialah dari bentuk rupa manusia, azizun alaih, yang mana menjadi keberatan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga ma'anitum, menjadi susah payahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kesusahan hamba-hambanya itu. Harisun alaikum, Nabi kita membela di atas kita orang-orang yang beriman kepada Allah, dan juga Nabi kita kasihani, Raufur Rahim, sayangnya kepada umat-umatnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat dikasih sekalian, ini jiwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin, membawa risalah Islam kita kepada kita, boleh kita sampai hidup sampai sekarang. Boleh kita berpandu daripada sunnah Rasulullah, boleh kita mempelajari daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka di antara
kewajipan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita kena beriman kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita sebagai khatimul anbiya, Nabi kita sebagai Rasul yang terakhir kepada kita. Tidak ada Nabi yang selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah banyak di antara kita umat-umat yang bukan Islam dan juga cibih-cibihnya yang percaya juga kepada Allah, mengatakan akan timbulnya nabi-nabi yang lain sebagaimana yang berlaku pada selepas Nabi kita wafat itu, Musailamah al-Kazzab. Kata dia sebagai Rasul, Nabi yang terakhir. Dan banyak lagi lah kawasan-kawasan kita kat Pakistan, ke Indonesia, ke India, banyak masing-masing mengakukan sebagai Nabi dan Rasul. Dan ada yang terbaru ini juga yang mengaku juga sebagai Rasul. Itu yang kita takut. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita menganggapkan, kita kena beriman bahawa Nabi Muhammad Nabi yang terakhir kepada kita. Sebagaimana ayat yang berbunyi, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahidu fi sabilillah bi anwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surah As-Saff ayat yang sebelah, yang mana ialah kita orang-orang yang beriman, tu'minuna billah, kita berimannya kepada Allah dan Rasul. Ada hubungan rapat. Apabila sebut beriman kepada Allah, maka kita kena beriman kepada Nabi Muhammad kita. Kerana Nabi Muhammad kita ini bersungguh-sungguh membawa Islam kepada kita dengan hartanya, dengan jiwa raganya. Zalikum khairul lakum, maka itulah lebih baik bagi kamu jika kita seorang yang mengetahui. Sidang jemaah dikasih sekalian, maka itu yang pertama. Yang kedua ialah kita nusratuhu wa ta'ziruhu. Kita cuba mengasihi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sayangnya kepada Nabi kita. Kita membelanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Ali karramallahu wajhah sanggup duduk tidur di tempat Nabi kita tidur supaya nak selamatnya Nabi kita di dalam hijrahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada bumi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau tak begitu, orang-orang kufar Quraisy tu mari akak pedai dah. Nak tikar, tetapi alhamdulillah Allah cuba menggerakkan tangan-tangan mereka kufar itu supaya mengakatnya kain selimut. Maka lihatnya Ali karramallahu wajhah, siapa yang rela yang berbentuk macam tu. Dan begitu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana relanya menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kita masuk dalam Gua Sur pada ketika itu. Dalam masa Nabi kita hijrah Nabi kita kepada bumi Al-Madinah Al-Munawwarah, kesayangannya kepada Nabi Muhammad, dan kita juga kena sayangnya kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, adanya di dalam kalangan kita, kita bersyukur kepada Allah apabila adanya mereka tuduhnya Nabi Muhammad, mereka cicanya Nabi Muhammad, mereka mengatakan benda-benda yang pelik terhadap Nabi Muhammad. Kita sebagai hambanya, kita kena membela dengan segala bentuknya, dengan kuasanya kita. Ada setengah dalam masyarakat kita menunjukkan perasaan marahnya kepada mereka yang menghinanya Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Ada setengahnya mereka itu cuba sekatan ekonomi, kuambat, maknanya jangan beli barang hak dia, yang mana mereka itu cuba menghinanya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang berlaku kepada kita, sebagaimana negara Qatar cuba menghisarkan, cuba sukatan ekonomi kepada negara-negara yang cuba menghinanya kepada junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada 2-3 bulan yang lepas. Bergaduhnya negara India, dia menghinanya kepada umat Nabi Muhammad kita, dan kita sebagai umat Islam, apa yang perlu kita buat? Maka saya tunjuk gambar kepada kita itu tadi. Dan kita, kalaulah kita orang yang tak mampu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan mereka-mereka yang cuba nak menghinanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kepada umat kita, addibu auladakum ala khisali salasin, ala hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa ala qiraatil Quran. Makanya kita latihnya kepada anak-anak kita itu, auladakum. Kita latihnya anak-anak kita itu di atas 3 perkara. Yang pertamanya, kita latihnya anak kita sayangnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita latihnya anak-anak kita itu sayangnya kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli bait. Dan juga yang terakhirnya, kita melatihkan anak-anak kita itu supaya sayangnya Al-Quranul Karim. Ini 3 perkara yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam hadisnya. Yang ketiga ialah ta'zimuhu, kita cuba meninggi, menghormati Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari dan Imam Malik, saya baca dalam sejarah beliau dua-dua ini, beliau mengagumkan, memuliakan Nabi Muhammad kita. Apabila beliau, dua-dua orang ini nak menuliskan hadis, Imam Bukhari dan Imam Malik dan Imam Muslim, beliau mengambil wuduk dahulu dalam nak menuliskan hadis Nabi kita. Dan beliau memakaikan pakaian yang baik, dan beliau semaya 2 rakaat. Begitu juga Imam Malik, dan begitu juga ulama kita yang baru meninggal ialah Yusuf Al-Qardawi, yang baru-baru meninggal kepada kita. Jadi mereka ini di antara perkara-perkara yang menyanjungkan meningginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab saya takutnya kita sayangnya kepada Nabi Muhammad, buat segala-gala yang bedah, reka-reka, berbagai-bagai bentuk, yang saya takut kita menganggapkan bahawa Nabi Muhammad menjadi anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita risau kepada masyarakat, khususnya di tanah air kita, negara Malaysia jiran kita, beberapa perkara yang timbul apabila datangnya seseorang daripada kita telah tahulah macam mana yang berlaku kat Malaysia. Jadi orang-orang Melayu kita ni macam-macam mengagumkan bahawa daripada zurriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenarnya kalau kita lihat di dalam hadis ataupun dalam riwayah Abu Hurairah berjalan di pasar, di kedai-kedai. Maka Abu Hurairah kata kepada orang-orang yang jual di pasar tu, "Hayya," dia kata, "terus cepatlah pokok kamu ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal miras, maknanya warisannya." Rakyat tanya, orang kampung tanya, "Apa ya Abu Hurairah?" Abu Hurairah jawab, "Ialah di masjid, cuba kamu pergi di sana." Maksudnya di masjid ni ialah Masjidil Haram, Masjidil Haram atau Masjid Madinah Al-Munawwarah. Maka orang-orang yang jual pasar ramai-ramai tu pergi di sana. Dia kata, "Ya Abu Hurairah, saya pergi di sana tidak dapat apa-apa pun. Apanya warisan Rasulullah SAW? Apakah yang panggil, apa yang Allah yang Nabi kita tinggal itu?
Pak Abu Hurairah tanya kepada masyarakatnya, orang di situ, "Mu nampak apa dia?" Dia kata, "Saya nampak orang duk baca Quran." Dia duk nampak orang yang duk semaya sunat. Duk nampaknya mereka duk muzakarah kitab-kitab hadis. Itu ya. Maka Abu Hurairah kata, itulah yang mana orang panggil warisan hak Nabi kita tinggal kepada kamu tu. Oh, orang kita yang nampak kata benda yang pelik-pelik dah buat kita dah. Maka Abu Hurairah kata, itulah baca Quran yang Nabi kita tinggal, semaya, ibadah dan sebagainya, dengar orang mengajar. Itu di antara warisan yang mana ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan begitu juga saya tengok daripada hadis an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Maknanya janganlah kita menyanjung-nyanjungkan kepada Nabi Muhammad itu terlebih hak sebagaimana yang disanjungnya orang-orang Kristian, An-Nasara, yang mana mereka Ibnu Maryam, sanjungnya orang Kristian itu sehingga Nabi Isa sebagai anak kepada Allah, dan juga orang-orang agama-agama yang lain, orang Yahudi Uzaiz sebagai anak kepada Allah SWT, dan juga orang-orang kufar Quraisy sehingga mereka mengatakan asyaitan jin sebagai anak-anak Allah, dan juga mereka mengatakan malaikah anak tina kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara-perkara yang maruk, yang karuk belaka puak kita. Fa inna ma ana abduhu, dan sesungguhnya saya ni hamba yang biasa. Katakanlah kamu, Abdullah, saya hamba Allah dan Rasul sebagai pensuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya cerita kepada kita, janganlah kita terlampau buat benda-benda yang lebih hak daripada hak mana Rasulullah diajarkan kepada kita. Yang keempat ialah kita kena sayangnya kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi kita sayangnya kepada sahabat-sahabatnya, maka di antara perkara yang kita selalunya kalau kita baca sahabat-sahabat Rasulullah, saya kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, kita selalu kena kata radhiyallahu anhu. Ini sebab ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sayangnya kepada sahabat-sahabatnya itu. Yang kelima, kewajipan kita cuba ihya sunnatihi, kita cuba menghidupkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kita memakmurkan masjid-masjid kita yang ada. Kita masuk dengan tangan dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Ini di antara sunnah-sunnah kita cuba mempelajarilah macam mana kita cuba menghidupkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah sunnah-sunnah Nabi kita, puasa 3 hari, apalagi kalau kita makan dengan tangan kanan yang mula-mula. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam, kita cuba memperbanyakkan selawat kitanya kepada Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Selawat mudah ya bapak kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tiap-tiap hari kita cuba selawatnya kepada junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab satu hari nanti apabila kita lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita di pada mahsyar nanti, siapa yang nak boleh syafaat kepada kita? Kalau amalan kita 50-50, siapa nak boleh syafaat? Tidak ada orang yang boleh syafaat, ialah Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir ialah warasatul risalatihi. Macam manakah kita nak mewarisi risalah Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam? Macam mana kita nak membina anak-anak generasi kita? Kita nak membina anak-anak buah kita yang mana mereka ini boleh memahami al-Islam dan boleh dia menyebar ajaran Islam. Kita nak membina anak-anak kita boleh pandai agama Allah Subhanahu Wa Taala, boleh mengajar kepada masyarakat kita. Saya lihat dalam masyarakat kita, kadang-kadang saya nampak kadang-kadang kita terlampau, berat sangat, pengajian kita tidak menekannya kepada agama, pengajian agama Islam kita. Itu saya rasa agaknya salah faham kita. Kita kena pergi seimbang dalam kita membina generasi kita. Janganlah kita tinggal anak-anak kita dengan hak agama kita.
Jadi kita kena membina dah risalatihi, warasatu risalatihi. Anak-anak kita cuba mendidikkan anak-anak kita supaya boleh berdakwah kepada kampung kita dan masyarakat kita dan kepada negara kita. Wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu ialah warisan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Sesungguhnya inilah jalanku, ialah jalan Nabi Muhammad kita, ialah Al-Quran dan Sunnah hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jalannya betul, maka kita kena ikut jalan-jalan yang itu. Maka janganlah kita mengikutkan jalan-jalan yang memecahkan umat Islam kita, membalahnya keluarga-keluarga kita. Zalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Inilah wasiat daripada Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena ada sifat tattaqun, ialah sifat takwa kita kepada Allah. Maka di antara perkara-perkara yang dikatakan sirati di sini, ulama memberikan kepada kita 4 perkara. Saya ringkasnya. Yang pertama ialah sirati di sini ialah Al-Quran dan Sunnah. Macam mananya untuk kita Al-Quran dan Sunnah ini ialah untuk kita nak mengenalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari Quran, mari Sunnah kita nak kenal Tuhan kita pencipta kepada kita tu. Nah, bukan kita nak pergi cari Tuhan. Kita kena lihat kejadian Allah Subhanahu wa taala lagu mana. Kita nak kenal Allah, kita kena lihat kejadian Allah Subhanahu wa taala, bukit, bukau dan laut dan sebagainya. Kita mari mikir, oh, inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah Al-Quran dan Sunnah itu ialah untuk membentuk umat Islam. Al-Quran ini mari nak membentuk nak buat sukatan, nak buat kurikulum kepada kita dan anak-anak kita itu. Nah, maka kita duduk dalam sukatan itu, maka kita tidak tergelincir kepada jalan-jalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah kita nak membimbing umat Islam kita. Mari Quran ini dan hadis ini kita nak bimbing. Kita sebagai ibu dan ayah, kena latih anak-anak kita. Bukan kita tinggal anak-anak kita. Kita rasa dah anak-anak kita Islam dah comel dah. Ni ngaji kok bakok kok mana dah tinggal dah, tak ada apa dah. Tetapi kita tak pernah menanyanya anak-anak kita. Kita takutnya anak-anak kita itu lari daripada agama yang dianutinya itu. Sebab kita tengok masyarakat kita banyak ada kalangan kita tu dia ikut agama-agama yang lain. Yang keempat ialah kita nak membina. Marinya Al-Quran dan Sunnah itu ialah untuk nak membinakan masyarakat Islam kita sebagai masyarakat yang murni, menjauh daripada benda-benda yang dadah yang ada di kawasan kita ini. Saudara jemaah dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita selawatnya kepada junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma izal islam wal muslimin wa izal syirka wal musyrikin wa dammir a'da ad-din minal kafirin wal munafikin
وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلى الاتصام بحبلك المتين واتباع سنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.